Assalamualaikum and a very good morning to all my Form 1 students. So for today's video, we're going to continue with a new chapter, chapter 9, Basic Polygons. We are going to cover two subtopics for today. 9.1 is about polygons and 9.2 is properties of triangles and the exterior angles of triangle. Okay, so before that, we go to the polygon first. Okay, so the first subtopic is we want to state the relationship between the number of sides, vertices and also diagonals of polygon. Side ni sisi, and then vertices ni macam bucu. Lepas tu diagonal tu dia punya garisan yang menghubungkan satu titik kepada satu titik yang lain. Itu kita bagi sebagai diagonal. Okay. So number of vertices ataupun bilangan bucu itu adalah bersamaan juga dengan number of sides. Kalau polygon tu mempunyai 5 sisi, so dia ada 5 bucu. Macam tu je. Okay. Tetapi untuk number of diagonals, cara nak cari dia macam pelik sikit. So kita kena ikut dia punya step kat situ. First of all, identify the number of sides of polygon. Kemudian you minus 3 from the number of sides. Let the result be m. Then the value of m is multiplied by 2. Lepas tu kita dapat 2m lah. Kemudian, the value 2m tu is added to all the integers with values from less than m sampai 1. Cuma yang last step ni macam pening sikit kan. Okay, tengok contoh. Tetapi, lagi satu. Kalau kamu tak nak pakai step ni, boleh juga kamu pakai formula yang ini. Number of diagonals is equals to n multiplied by n minus 3 divided by 2. Nanti kita akan tengok dua-dua. Okay. Find the number of vertices and the number of diagonals. So, kalau untuk yang nombor 1A ni, ambil contoh A dulu. So, number of vertices, macam tadi cikgu cakap, number of vertices adalah bersamaan dengan number of sides. So, ambil dia jawapan kat situ. Sama juga dengan 6, tak kira. Okay. So, kita nak cari number of diagonals. So, let's say we want to use yang step tadi tu. Step pertama dia kata, identify the number of side, dah dapat dah 6. Kemudian step kedua, minus 3 for the number of side. Ambil number of side tadi tu, number of vertices tadi tu. 6, tolak dengan 3. Kita akan dapat 3. Dah siap belum? Belum siap lagi. Soalan suruh, the value m is multiplied by 2. So 3 yang kita dapat ni, kita darabkan dengan 2. So kita akan dapat 6. Okay. Perlahan. Alright. The value 2m is added to all the integers with values from less than m sampai 1. Maksudnya dekat sini, kita punya m tadi ni tau. 3. So, kita tambahkan nombor yang di antara 1 sampai 3. Tapi 3 tak termasuk. Faham Saya ulang balik. The value 2m yang kita dapat tadi tu, kita tambahkan dengan semua nombor bulat yang berada di antara m sampai 1. Maksudnya dekat sini, m kita adalah 3. Okay. So, nilai di antara m dengan 1 adalah 1, 2. 3 tak termasuk. Sebab dia kata less than 3. 3 tak termasuk So, 1 dengan 2 saja. So, kita ambil kita punya nilai 2m. Ni kita punya 2m tau. Yang 6 ni. So, 6 tambah 2 tambah 1. So, kita punya diagonal adalah 9. So, this is our diagonal. Okay. Kalau kita nak gunakan formula, boleh juga. Formula dia adalah number of diagonal equals to n bracket n minus 3 bahagi dengan 2. So, masukkan kita punya n adalah number of sides lah. So, 6 darab 6 tolak 3 bahagi dengan 2. So, kita akan dapat jawapan yang sama juga. 9 diagonals. Okay. So, terpulang kepada kamu whether you want to use the step yang ini ataupun step yang pakai formula terus dapat jawapan. Terpulang kepada kamu. Okay. So next, how do you draw, label and name a polygon? So polygon ada banyak lah, tapi
Untuk level kamu ni, kamu hanya perlu tahu daripada site yang ada 3 sampai ada 10 site. Dan setiap daripada polygon tu ada nama-nama yang tersendiri. Okay? Kita ada triangle 3 side, quadrilateral 4, pentagon 5, 6, sampailah 10. Okay? So, macam mana kita nak lukis polygon ni? Senang saja. Mula-mula identify the number of sides of polygon. Mark points equal in number to the number of side. Maksudnya dekat sini, kalau kamu nak lukis polygon pentagon yang ada 5 side, so kamu kena buat 5 point. Okay. Kemudian hubungkan ke semua point tu dengan garis lurus menggunakan pembaris lah untuk membentuk satu figure ataupun satu diagram yang dah siap. Kemudian label the vertices, labelkan dia punya bucu dan namakan kita punya polygon tersebut bergantung kepada berapa sisi. Okay, contoh kat sini kalau kamu nak draw a polygon with 6 sides, so kita ada 6 point lah sebab kita ada 6 side, so ada 6 point. Kemudian kita gunakan ruler untuk hubungkan ke semua 6 point tersebut dan akhir sekali kita labelkan setiap bucu. Macam mana kita nak label kat sini? So the vertices of a polygon are usually labelled in alphabetical order and the polygon is named either clockwise ataupun anti-clockwise of the vertices. So terpulang kepada kamu sama ada kamu nak labelkan ikut apa-apa huruf. Yang penting dia menggunakan atau ikut susunan huruf lah. Mana boleh nak letak suka hati kan. So kalau kamu ada 6, it's either you write A, B, C, D, E, F atau you can write P, Q, R, S, T, U ke. Terpulang kepada kamu. Tetapi dalam contoh ni dia gunakan A, B, C, D, E, F. Dan cara dia letakkan A, B, C, D, E, F pun bergantung juga. Kalau kat sini dia letak kat bawah kan. Tetapi kalau kamu letak kat atas boleh juga. Contoh kalau kamu letak kat sini. Tetapi kenalah ikut dia punya turutan abjad. Dan kamu boleh susun dia either ikut arah jam ataupun ikut arah lawan jam. Yang penting dia ikut susunan. Itu sahaja. So kalau macam ni, kalau macam contoh dekat sini, dia ikut apa? Dia ikut arah lawan jam. Tetapi kalau kamu nak buat arah jam pun, boleh juga. Maknanya dekat sini, sini B, D, C, D, E, F. Okay, macam tu dia punya format. Boleh ya? Itu saja untuk 9.1. Okay, kita pergi pada 9.2, properties of triangle and interior and exterior angles of triangle. So untuk subtopik ini kita akan fokus hanya kepada triangle sahaja. Nampak macam sikit, tetapi triangle ni ada banyak jenis dan kamu kena tahu setiap jenis triangle tersebut. Okay, what are the properties of triangle? Kamu tengok dekat sini ada 3 jenis triangle. Okay, nanti saya akan explain satu-satu Okay, first of all adalah equilateral triangle. Equilateral triangle adalah segitiga sama sisi. Sama sisi ataupun same side. Maksudnya dekat sini adalah setiap daripada side ni dia punya panjang adalah sama. Okay. Number of axes of symmetry, maksud dekat sini adalah paksi yang membelahkan kedua-dua side kepada dua side yang sama. Itu yang dimasukkan dengan axis of symmetry. So kita ada 3 lah. Sebab setiap garisan ini ataupun setiap side ni adalah panjang yang sama. So kamu ada 3 axis of symmetry. Kemudian dikatakan kat situ all the sides are the same length, sama panjang. Dan every interior angle is 60. Kenapa 60? Sebab dalam triangle, total angle dalam triangle tu adalah 180. Okay, and then kalau kamu ada side yang sama kat sini bermaksud adalah sudut dalam pun sama juga. So that's why how you get 60 ni sebenarnya daripada mana? Daripada 180 dibahagikan dengan 3. So kamu dapat 60 kat situ. Okay. Triangle yang kedua adalah isosceles triangle ataupun segitiga sama kaki. Okay. Mana kaki dia? Tu. Dia dihubungkan dengan ini. 1, 2 tu sign dia. Okay. Okay. Number of axes of symmetry kenapa 1 je? Sebab hanya dapat, kamu boleh buat hanya satu garisan kat sini yang tengah-tengah saja. Hanya garisan ini sahaja yang boleh membahagikan dua bahagian segitiga yang sama. Kamu takkan dapat buat kat sini, kamu takkan dapat buat kat sini.
Bolehlah buat garisan tu, tapi kamu takkan dapat bahagian yang sama. Tak macam untuk yang equilateral triangle ni. Okay. Two of the sides have the same length. Yang ada ni. Satu. Dan the two base angle are of the same size. Bila kamu ada satu pasang garisan ataupun side yang sama, automatically kamu akan dapat satu pasang sudut yang sama. Sebagai contoh, kalau ini 70, so sini pun akan jadi 70. Okay. So bila kamu ada dua sudut, kamu boleh cari sudut yang kat sini kan. Sebab kamu tahu jumlah kesemua interior angle ataupun sudut dalam untuk triangle adalah 180. Okay. Triangle yang ketiga kita panggil sebagai scalene triangle. Scalene triangle dekat sini bermaksud all the sides are of a different length. Setiap daripada garis ataupun baris itu adalah daripada panjang yang berbeza. Dan all the interior angles are of a different size. Dalam ni semua lain. Semua angle lain. Sebab apa? Sebab semua side ni semua side dia lain-lain. Okay. Baik. Jenis yang kedua, kita pecah kepada 3 lagi triangle. Ini kita fokus kepada sudut pula. First kali adalah acute angle. Acute ni bukan comel yang itu cute. Yang acute ni adalah angle yang kurang daripada 90 darjah. Ini 90. So mana yang kurang tu, itulah kita panggil sebagai acute angle. So acute angle triangle ni adalah segitiga yang mana setiap daripada sudut dalam ni adalah acute angle. Kamu takkan dapat jumpa sudut yang dalam ni lebih daripada 90. Dia akan jadi kurang daripada 90. Okay, acute angle. Yang kedua, obtuse angle. Apakah itu obtuse? Obtuse adalah lebih 90 kurang 180. Maksud dekat situ, kalau kamu ada segi dia punya ni, angle tu dekat sini. Dia bermain dekat sini. Macam tu. Lebih 90 kurang 180. Apakah dia punya ciri-ciri? One of the interior angle is an obtuse angle. Hanya satu saja. Tak bolehlah banyak. Sebab kalau banyak takut lebih 180. Sedangkan interior angle untuk segitiga adalah 180 kan. So dia kena satu je. One of the interior angles is an obtuse angle. So bila kamu jumpa je satu angle yang lebih 90, automatically dia adalah obtuse angle triangle. Dan yang terakhir sekali yang paling familiar adalah right angle triangle. Right angle bermaksud sudut tegak ataupun sudut 90 darjah. One of the interior angles is a right angle triangle. Right angle 90 darjah kat sini. Maksud dekat situ kalau kamu nampak je segi empat kecil ni maksudnya apa? Sudut dia adalah 90 darjah. Tak payah pening-pening segi empat ni apa. Okay. Mari kita lihat contoh. State the type of triangle for each of the following. So, untuk yang A tu, okay, nampak tak dekat sini? Dia nampak lebih 90 kan. So, kalau satu angle dah ada lebih 90 tu, so dia adalah obtuse angle triangle. Okay. B pula, tengok tak ni? Satu line yang sama. Ini garis. Sudah sah-sah dia adalah equilateral. Kena pandai je. Triangle. Tengok C pula. Ada segi empat kecil tu maksudnya dia adalah sudut tegak. So, dia adalah right angle triangle. Okay. Dan yang terakhir sekali, nampak semua lain-lain kan? So, dia adalah scalene triangle. Okay? Dan kalau kamu tengok juga, dia ni 1, 2, 3. Semua tu kurang 90 kan? So, kita boleh panggil dia juga sebagai acute angle triangle. Okay? Jangan lupa untuk A tadi tu, ini pun dia berbeza panjang. So, ini pun kita boleh panggil sebagai scalene triangle.
Okay, boleh? So, macam mana kita nak determine the interior angle dengan exterior angle? Interior adalah sudut dalam, exterior adalah sudut luaran. Okay. Seperti yang cikgu ulang banyak kali, dia kata kat situ, the sum ataupun jumlah kesemua angle sudut dalaman adalah 180 untuk triangle. Okay. Kemudian, the sum of an interior angle and its adjacent exterior angle. Adjacent ni maksudnya apa? Maksudnya kat sini, bersebelahan. Dan exterior angle is the sum of two opposite interior angle. Okay. Kalau kita nak terjemahkan dalam bentuk persamaan matematik, untuk yang pertama, kalau kita ada triangle dekat sini, jumlah semua sudut dalam adalah A tambah B tambah C adalah 180. Okay. Jumlah sudut dalam dan juga sudut luar yang bersebelahan. Syarat dia kena bersebelahan tak boleh sesuka hati. Maknanya C tambah D adalah 180. Okey, boleh. Dan kemudian kata kat situ, D ni adalah apa? Adalah sum of two opposite interior angle. Maksud dekat sini, D ni adalah jumlah hasil tambah di antara dua sudut dalam yang opposite, yang berseberang. Tu dia ayat dia, seberang. Bukan sebelah, tapi dia seberang. A tambah B adalah D. Okey, boleh. Mari kita tengok contoh. Untuk A ni, kita kena gunakan properties yang pertama yang mana sum of all interior angle adalah 180. So, 100 tambah 45 tambah P sama juga dengan 180. So, buat macam biasa. Kira-kira kita akan dapat P kita adalah sama juga dengan 35. Settle. Tengok B pula. Nampak pula ada segi 4 kecil kat situ. Apakah maksud dia? Maksudnya dia adalah 90 darjah. So, 90 tambah 43 tambah P sama juga dengan 180. So, bawa semua pergi sana, kita akan dapat jawapan dia. P sama juga dengan 47. Tengok C pula. Okay, maksud je dekat sini. Ni maksudnya apa? Maksudnya dekat sini, dia adalah sama kaki. Bila sama kaki, dia punya angle pun adalah sama. So, kalau sini P, sini pun P. Okay. So, P tambah P berapa? 2P. So, 2P tambah 126 sama juga dengan 180. Pindah P sana, kita akan dapat 2P sama juga dengan sini 4, sini 5. So, bila kita selesaikan, kita akan dapat P sama juga dengan 27. Okay. D pula, sama juga. P, 96. 2P tambah 96 sama juga dengan 180. 2P sama juga dengan 48. Okay. Selesaikan, kita akan dapat P sama juga dengan 42 degrees. Very simple, right? Easy peasy lemon squeezy. Next. Find the value of X in each of the following diagram. Okay. Kita tahu. Untuk A dulu Apakah maksud ini? Maksudnya dekat sini, dia adalah sama kaki. So, angle sini sama, angle sini sama. Let's say kita nak jadikan dia sebagai P. 2P tambah 66 sama juga dengan 180. 2P sama juga dengan 114. So, P sama juga dengan 57. Okay. So, P adalah 57. Kita nak cari X. So, X kita adalah apa? Jumlah di antara interior angle dengan exterior yang bersebelahan yang adjacent dengannya adalah 180. So, X adalah 180 tolak dengan 57. Dapatlah jawapan dia. 1, 2, 3. Simple. Okay, tengok B pula. So, kita tahu yang interior angle dengan exterior angle yang bersebelahan adalah 180.
So let's say this one is P. So P adalah 180 tolak 144. Kita akan dapat 36. Okay. Kemudian segi 4 kecil apa? 90. So 90 tambah 36 tambah X adalah 180. So cari kita akan dapat jawapan dia. X adalah 54. Tengok C pula. Ini yang C ni kita guna apa? Kita guna properties yang ketiga yang mana exterior angle adalah jumlah interior angle yang opposite. So apa kita nak buat kat sini? X adalah, tambahkan je 44 tambah 38. Dapatlah 882. Okay. Kemudian D pula, dia kata kat situ, sama juga. Exterior angle adalah hasil tambah di antara dua interior angle. So tambah dua ni, 2X sama juga dengan 152. So X sama juga dengan 76. Dah siap. Okay. Okay, solving problem pula. So ini kita nak apply skala cuma jadi yang kita belajar dalam 9.2. Dan kita selesai kat sini. Okay. Nampak tak dekat situ? Boom. Boom. Maksudnya apa? Maksudnya kat situ dia adalah sama kaki. So kalau sini X, sini pun X. Alright. So apa kita boleh buat? So 2X tambah 68 sama juga dengan 180. 2X sama juga dengan 2 112. Betul? So X sama juga dengan 56. Settle. Okay. Kita ada dekat sini 50. So macam-macam cara kita boleh buat sebenarnya. So kita boleh cari dekat sini. Okay, let's say this one is P. So P adalah 180 tolak 56. Kita akan dapat 124. Okay. Kemudian 124 tambah 24 tambah Y sama juga dengan 180. So bila kita selesaikan kita akan dapat Y sama juga dengan 32. Sudah siap? Sudah siap. Okay. Next. In the diagram, PQR is a straight line. Calculate the values of X and Y. Okay. Nampak dekat sini ada dua garis. Apakah maksudnya? Dia adalah segitiga sama sisi. Equilateral triangle yang mana semua angle dalam adalah sama. So sini X, sini pun X. Okay. So very simple. Untuk X very simple. X tambah X tambah X adalah 3X sama juga dengan 180. So X sama juga dengan 60. Okay. Kemudian, ni kita ada 60 kan? 60 kat sini. Okay. Kita ada dekat sini. Satu maksudnya dekat situ. Sini sama. Okay, let's say kita nak namakan ni sebagai P. Ini pun P. So, 2P tambah 118 sama juga dengan 180. So, 2P sama juga dengan 62. So, P kita adalah 31. Okay, 31. Okay. So, PQR adalah garis lurus. Kamu kena ingat, jumlah sudut untuk garis lurus adalah 180. So, Y tambah P kita 31, tambah X kita adalah 60, sama juga dengan 180. So, selesaikan kita akan dapat Y sama juga dengan 180, tolak dengan 91. So, Y sama juga dengan 89. Okay. So, itu sahaja untuk 9.2. Right. So, kita akan buat latihan lepas ni. Okay. Itu sahaja untuk kelas kali ni. Thank you kelas. Bye-bye.